Assalamualaikum guys. Selamat pagi, tengah hari atau malam di mana-mana saja anda menonton video ni. Dan pada waktu atau masa mana pun, hari ini Sabri nak share sikit lah pasal satu perkara mengenai kuasa minda kita lah. Di masa kita tengah lockdown sekarang ni. Jadi sebenarnya kita sebenarnya minda kita boleh menjelajah kepada beberapa tempat yang kita mahukan atau boleh imajinasi di mana-mana saja yang kita nak kan. Jadi sebenarnya di sini Sabri nak highlight mengenai kuasa minda ni. Macam boleh tengok di belakang ni, background belakang ni, ini adalah di laut di Terbranian Switzerland lah. Nak sebut pun tak tahu dia punya cara nak sebut tu kan. So sangat cantiklah, indah, memukau pemandangan di belakang Sabri ni. Just macam terlalu cantik nak digambarkan lah. Bayangkan kita berada di sini, buka pintu saja kita nampak pemandangan indah memukau dengan tasik berwarna biru, dengan gunung ganang, dengan segala keindahan kecantikan di sinilah kan. Dan kita pun boleh menghirup udara yang sangat segar kan, memang sangat-sangat tenang di kawasan yang macam ni lah. Dan ini adalah antara tempat-tempat impian bagi orang ramai untuk melawati lah kan biasanya. Tapi PKP ni kita tak boleh melancong lah. Di sebenarnya sini, percaya atau tidak, kita boleh pergi ke tempat ini walaupun kita tidak menjejakkan kaki ke tempat inilah. Dengan menggunakan macam mana? Dengan menggunakan kuasa minda ataupun imajinasi lah. Just mungkin kita boleh tutup mata sekejap, tenang sikit, tarik nafas, turun, tarik balik kan. Tarik nafas, turun, dan kita bayangkan kita berada di Switzerland sekarang dan kita lihat keindahan yang berada di sekeliling kita sekarang lah. Jadi sebenarnya kita sebenarnya minda kita ini sangat-sangat powerful sebenarnya kalau kita pandai menggunakannya lah. Kehebatan minda ini pernah dinukilkan ataupun dieksperimentasi oleh seorang banduan tahanan Perang Dunia Kedua, iaitu yang bernama Viktor Frankl. Dia merupakan seorang tahanan Perang Dunia Kedua. Pada masa dia ditahan selama 10 tahun oleh pihak Jerman, tak silap saya. Dia ditahan 10 tahun semasa Perang Dunia Kedua. Dia menyaksikan satu-satu rakan-rakannya pergi ataupun meninggal bukan disebabkan diseksa ataupun dihukum oleh pihak penguasa yang menahan mereka lah, tapi disebabkan tidak jumpa jalan hidup dah. Dia rasa macam terlalu berputus asa. Ramai rakan-rakannya memang membunuh diri di dalam sel tahanan lah. Tetapi Viktor Frankl ni, dia yang pelik berbanding rakan-rakan yang lain. Dia tidak biarkan minda dia terjajah oleh keadaan sekeliling. Walaupun dia berada di dalam tahanan, di dalam sel, tapi dia membayangkan dia menjelajah ke semua tempat-tempat di dalam dunia inilah, tempat-tempat yang indah, yang cantik-cantik. Dia tidak biarkan minda dia terpenjara. Walaupun tubuh dia terpenjara sekarang, tapi dia tidak biarkan minda dia terpenjara. Dan perkara itulah yang membantu dia untuk teruskan kehidupan sehari-hari dalam sel tahanan. Mungkin pada masa sekarang kita tahu dia di penjara 10 tahun, tapi bayangkan kalau kita berada di tempat dia pada masa tu, dia pun tak tahu sampai bila dia akan dipenjara kan, sebab kita tahu sampai bila masa tu perang dunia akan habis dan sampai bila dia akan dibebaskan. Tapi dia di dalam sel tahanan tu, dia banyak berimajinasi, dia membiarkan minda dia lepas bebas. So daripada situlah kita tahu kuasa minda itu banyak membantu dia untuk teruskan semangat dalam hidup lah. Dan selepas dia keluar daripada tahanan penjara tu, dia menerbitkan satu buku yang bertajuk A Search of Meaningless lah. Tak silap saya dia punya buku tu.
dan menceritakan mengenai kuasa-kuasa minda itulah. So sekarang kalau kita rasa kita terpenjara dan berada di mana-mana saja, mungkin PKP, PKPD tak boleh keluar rumah kan. Mungkin kita boleh ambil masa kejap selepas solat ataupun pagi-pagi. Kita tutup mata, kita tarik nafas slow-slow, hembus slow-slow. Dan kita mula berimajinasi. Tak kisah ke mana-mana tempat di atas dunia ni yang boleh membawa ketenangan. Dan kita cuba buat perkara itu mungkin selama seminggu. Dan tengok kesan dia lah. Kalau tak ada kesan lagi, kita boleh selepas 21 hari. Dan boleh balik untuk kita nukilkan di dalam perjalanan kita panggil spiritual kita itulah. Itu sajalah yang Sabri nak share. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.